Dah ke? Oh dah. Hello. Assalamualaikum. Dengar tak? Test mic. Sekejap nak share. Dengar. Okey, mana yang dah masuk tu boleh komen lah. Share kepada kawan-kawan. Hari ni tajuk kita mengenai sakit bahu. Ataupun dikenali sebagai bahu beku lah. Kalau orang komplain cakap, oh bahu sakit, tak boleh angkat. Kenapa? Ceritalah. So hari ni tajuk kita berkenaan tu. Sekejap. Tak. Itu letak kan? Tak ya. Boleh komen ya kalau dengar tak? Jelas tak? Nampak sini baru nampak. Berapa minit lah? 3 minit start. Kena start. Tunggu lagi. Saya cakap lah. Kenalkan diri. Okey, kita perkenalkan diri dulu lah. Saya terapis Syahira. Akan menerangkan sikit lah mengenai tajuk hari ni. Dan di sebelah saya ialah terapis. Saya terapis Nadia daripada iFix Physiotherapy Center. So hari ni tajuk kita berkenaan dengan sakit bahu lah. Jadi kita akan terangkan sedikit apa itu makna sakit bahu, macam mana boleh kena, dan juga antara exercise yang boleh dibuat di rumah lah. So siapa-siapa yang dah masuk tu boleh ajak kawan-kawan tengok lagi untuk kita sebarkan lagi manfaatnya. Terus. Okey. Okey, jadi kita boleh start lah kita punya live hari ni ya. Okey. So hari ni kita nak terangkan mengenai bahu beku atau nama saintifiknya frozen shoulder dan juga adhesive capsulitis, iaitu ada berkenaan dengan bahu macam mana boleh jadi beku lah, macam mana boleh jadi kaku. Kalau bahasa Melayu dia. Okey, so biasanya apakah maksud bahu beku ni? So, kalau nak tahu bahu beku ni, biasanya orang tu akan mengalami sakit pada bahu dan kebiasaannya mereka kena mengalami macam 3 peringkat sebelum hampir sembuh ataupun sembuh sepenuhnya. Jadinya, macam mana benda ni boleh terjadi? Ianya disebabkan berlaku jaringan parut, iaitu fibrosis dekat struktur bahu tersebut. Macam kita cakap sendi bahu lah, dekat area sini. So, bila terjadinya jaringan parut tu, dia akan menyebabkan sakit, dan bila berpanjangan, dia akan menyebabkan kaku pada sendi bahu dan terbatasnya pergerakan bahu, iaitu kita boleh angkat tepi kanan, tapi biasanya kalau orang kena tu dia akan boleh sikit je. So biasanya kalau dia dapat masalah ni, dia akan mengalami kesukaran lah untuk kadang sikat rambut, untuk kalau perempuan pakai bra, lepas tu macam buat-buat pergerakan yang macam sabun badan, macam tu. So dia akan
mengalami kesulitan untuk pada hari-hari biasa dia untuk handlekan diri dia. Okay, so kita nak tahu juga macam mana boleh jadinya frozen shoulder ni kan, macam mana boleh jadi keras bahu ni. So biasanya buat masa ni dia punya punca tu belum dapat dikenal pasti, punca utama dia tu. Tetapi kebanyakannya pesakit yang dapat kecederaan yang mendapat bahu beku ni, dia ada mempunyai sejarah kecederaan pada bahu. Kecederaan pada bahu iaitu post accident ataupun orang yang lepas mengalami stroke pun berkemungkinan besar untuk mendapatkan masalah ni. Dan juga post trauma iaitu bukan accident je, kadang-kadang terlanggar ke ataupun ada kecederaan lah dalam struktur bahu tersebut. So lead tu dapat bahu beku. Okay. So dan yang keduanya, biasanya orang yang mempunyai sejarah diabetes, dia berkemungkinan besar boleh mendapat bahu beku, sebab ikut saintifik dalam 20 ke 30% orang yang mempunyai diabetes ni dia boleh mendapat frozen shoulder, bahu beku. Okey. Dan jangan pelik, kadang kita fikir kenapa wanita yang selalu dapat ni kan bahu beku. So memang saintifiknya bila kita buat research, kebanyakan daripada bila tengok orang yang ada bahu beku ni 70%-nya adalah wanita. Itu disebabkan struktur badan sendirilah. Dengan biasanya kalau orang yang mendapat bahu beku ni, dia tak tertumpu pada macam tadi saya cakap diabetes kan. So kadang-kadang orang yang ada stroke, macam saya cakap tadi, orang yang ada masalah thyroid kan kita ada hyperthyroidism, hypothyroidism, dengan orang yang ada masalah kardiovaskular atau Parkinson, dia orang ni berkemungkinan besar untuk mendapat bahu beku. Okey. So tadi kita ada cakap pasal macam mana kita nak tahu itu adalah bahu beku. So biasanya dia akan dapat sakit ni macam tiba-tiba tau. So dia tiba-tiba sakit dan lepas tu dia akan berlarutan, maksudnya dia makin sakit. Dan bila jadi makin sakit, dia akan rasa tiba-tiba mula itu sakit, lepas tu sekarang kenapa tiba-tiba tak boleh gerak pula. Dia ada limitation kat situ. So biasanya dia orang macam saya cakap tadi, dia akan ambil masa dari masa seawal 6 bulan sehingga 11 tahun untuk bahu beku ni sihat sepenuhnya. Dan ada juga yang memang sampai kesudah dia tak sihat. Jadi pentingnya untuk mendapatkan rawatan lah, untuk kita cepatkan lagi proses kita punya kesembuhan tu. Okey, lepas tu kita nak cakap pasal macam saya cakap tadi mula, ada 3 peringkat. Iaitu kalau orang yang kena bahu beku ni, dia akan kena lalui 3 stage. Okey, satu, peringkat pertama kita panggil freezing stage, ataupun lebih kepada macam tahap pembekuan dia tu. So dalam freezing stage ni, dia orang biasanya akan merasa sakit. Dekat freezing stage ni, orang yang paling tinggi tu adalah sakit dia. So dia akan mula macam saya kata tadi, tiba-tiba sakit, lepas tu sakit makin kuat, and then dia ada start limitation sikit. Okey, yang itu dia boleh tahan sampai ke, ada orang 2 bulan hingga ke 9 bulan dalam duration tu. Tapi duration untuk bahu beku ni dia boleh berubah-ubah. Okey, jadi itu yang first. Yang kedua, dia kena frozen stage. Frozen stage ni sakit dia akan dah mula kurang, tapi tiba-tiba dia akan perasan dia punya limitation dia tu, pergerakan dia tu makin tinggi. Maksudnya tiba-tiba sebelum ni aku boleh angkat sampai sini, kenapa sekarang aku kena tak boleh angkat sampai atas kan. Dia macam gitu. Maafkan saya. Okey, itu yang kedua. Jadi dia punya sakit kurang, dia punya limitation tu, maksudnya bahu ketat, pergerakan dia tu terbatas, makin tinggi. So yang ketiga, dia akan pergi ke thawing phase, iaitu peleburan, di mana sakit dan juga stiffness dia tu, pergerakan yang terbatas tu akan jadi dia boleh buat. Tapi macam saya cakap tadi, frozen stage tu dia boleh daripada 4 bulan sampai ke 12 bulan. Maksudnya 4 bulan sampai ke setahun. Kalau dalam thawing phase tu, dia boleh dari 5 bulan sampai ke 2 tahun. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu dia rawatan yang betul akan dapat kurangkan tempoh sakit, dan dia akan cepatkan kita punya ni lah proses kesihatannya. Okey. So sekarang kita akan pergi kepada macam mana cara nak mengatasi benda ni.
Okay, sekarang ni saya akan terangkan sedikit sebanyak macam mana rawatan untuk frozen shoulder ni. First of all, biasa doktor lah. Doktor kita, bila sakit bahu kita akan pergi jumpa doktor kan. Mostly doktor akan buat conservative management, iaitu rawatan tanpa pembedahan dululah. First dia akan bagi ubat dulu, ubat untuk tahan sakit, ataupun dia kalau terlalu sakit dia akan buat injection lah dekat situ, injection untuk tahan sakit punya corticosteroid injection. And then lepas daripada tu macam mana pun dia akan refer lah untuk fisioterapi, dan kita akan buat physical therapy lah dekat situ untuk improvekan lagi. Contoh kalau macam dia tak boleh nak angkat bahu, kita akan ajar macam mana dia boleh angkat, macam mana nak kurangkan rasa sakit dia. So kalau macam keadaan dia berlarutan, dah sampai bertahun pun masih tak selesai juga masalah dia dan masih sakit tu masih berpanjangan, doktor akan suggest untuk buat surgery lah. Surgery di mana dia akan kita panggil sebagai surgery arthroscopy. Dia akan masukkan macam besi kat situ, ada kamera, dia akan pecahkan sikit adhesive tissue dekat dalam tu lah. Jadi selepas daripada surgery tu pun doktor akan refer untuk fisioterapi dan akan buat juga rawatan fisioterapi untuk kita improvekan lah. Bila dah ada pembedahan, pernah kena buat pembedahan dekat area bahu, memang bahu akan jadi lemah, akan jadi susah nak angkat, dan akan limited lah dia punya ROM dia. Jadi kita kena juga buat fisioterapi treatment. And then so kalau macam untuk fisioterapi treatment ni, first of all memang kita akan kurangkan rasa sakit pada sakit tu. Contoh kalau macam sakit datang, dia kata dia sakit bahu, antara rawatan yang kita akan buat untuk hilangkan rasa sakit ni, mungkin kita akan letak current, TENS lah kita panggil, rawatan TENS, ataupun kita akan buat untuk mobilization yang mudah-mudah, yang macam mana nak cakap, dia tak terlalu kuat lah mobilization dia tu, macam kita buat puli ke, tarik-tarik tali kalau biasalah orang tengok. And then selain daripada tu kita akan buat untuk urutan soft tissue manipulation. Kita akan leraikan otot-otot yang tightness, yang ketat dekat sekeliling bahu tu. Lepas tu kita akan lembutkan lah dia. And then kita akan buat stretching. Stretching ni di mana kita akan improve dia punya limited dia. Contoh dia boleh angkat tangan sampai sini. Sampai sini dia tak boleh angkat penuh ataupun full. Kita akan buat stretching untuk lama-lama dia akan boleh angkat macam gitu. Dan seterusnya kita akan buat strengthening exercise lah, senaman kekuatan, di mana kita akan kuatkan balik otot-otot di sekeliling bahu tu lah. Kalau otot dekat situ tak kuat, akan dapat juga masalah-masalah lain. So saya akan tunjukkan sedikit exercise yang boleh sakit-sakit frozen shoulder ni buat dekat rumah. Tiba-tiba mati. Kat sini nampak juga. Okey. Kalau dekat rumah boleh cari batang penyapu ke batang yang macam inilah. Biasa normally kita akan suggest untuk ambil batang penyapu. Rawatan yang pertama, contoh korang sakit dekat belah kiri. Jadi tangan kanan ni kan kuat kan. Jadi dia akan membantu untuk naikkan tangan kiri. Buatlah sampai mana yang boleh. Contoh kalau boleh angkat sampai sini, takat tu je. Sikit-sikit tolak untuk naik ke atas. Macam gitu. Masa buat tu tahan dalam 15 kira sampai 15, lepas tu turun. Yang kedua, kita boleh buat ke atas, kita kepakkan tangan kita ni. Jadi tangan sebelah ni membantu tangan yang sakit. Contoh macam tangan ni boleh, saya boleh tolak sampai sini je. Okey, tak apa, tahan dekat situ sampai 15, lepas tu relax. Dan seterusnya, pergerakan yang seterusnya kita boleh pergerakan untuk tangan ke belakang gini. So kayu ni kita letak ke belakang, and then kita just tolakkan dia ke belakang. Macam itu. Sama juga, tahan 15. And then ada lagi. Sekejap Yang ni untuk kita buat rotation lah. Untuk pusingkan bahu tu. Kita tangan ni kita tarik dia ke atas, dan tangan ni kita boleh tarik dia ke bawah macam gitu. Lepas tu kita tukar jugalah untuk tangan yang sakit tu. Macam mana? Terbelit lah. Okay, macam gitu. Tengoklah aku. Okay, macam gini. Yang tadi kan kat bawah ni kan pergerakan yang gini. Yang satu lagi dia akan pergerakan yang macam gini. Belah atas ni.
kenapa kalau exercise pergerakan yang tadi tu angkat ke atas ke bawah tu penting, sebab biasanya orang yang mengalami bahu beku ni dia mula akan kalau ke depan dengan ke tepi tu dah akan cepat sikit dapat sembuh, tetapi dia kalau pergerakan ke belakang dengan ke atas dia akan lambat sikit, sebab biasanya kapsul yang kat situ yang mengeras tu yang menyebabkan dia susah lah nak buat pergerakan tu. So kena biasakan buat untuk kita improvekan dia punya ROM dah, maksudnya improvekan dia punya pergerakan dia tu. Dia biasa kalau pesakit yang datang tu dia akan komplain yang dia susah nak sikat rambut. Jadi pergerakan yang susah nak sikat rambut tu tangannya macam gini. So kita nak improve balik lah pergerakan sikat rambut macam gitu. And then itu untuk senaman regangan. Dan seterusnya kita nak buat senaman untuk kekuatan. Dumbbell. So kalau ada dumbbell boleh guna dumbbell. Maafkan saya. Kalau ada dumbbell bolehlah guna dumbbell. Kalau tak ada dumbbell boleh juga guna botol air tu yang dalam 500 ml tu letak air untuk jadi dia sebagai pemberat lah. Boleh buat senaman yang macam tadi. Satu pergerakan yang angkat ke atas. Macam gini tahan kira sampai 10 lepas tu lepas. Seterusnya pergerakan yang kepakkan tangan juga. Tahan, kira sampai 10, lepas tu lepas. Dan pergerakan yang ke belakang pun sama. Tahan, kira sampai 10, lepas tu lepas. So, tu je lah senaman. Jadi, seterusnya kita serahkan. Okey, jadi macam itulah dia punya senaman sedikit yang boleh buat lah untuk rawatan bahu beku ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? Jelas tak? So biasanya macam saya cakap tadi, macam bahu beku ni dah ada stages dia kan. Jadi dah ada duration dia sampai boleh up to 11 tahun. Tapi kebiasaannya sampai 2 tahun. So kalau mendapatkan rawatan lagi cepat, so lagi cepat lah, lagi sikit lah dia punya stage tu, kita boleh pendekkan dia punya duration dia tu. Okey, ada soalan daripada Syazana Syafiq. Exercise yang guna dumbbell tu sesuai tak untuk urat belikat? Okey, biasanya urat belikat ni dia punya dia punya action. Cuba. Tugas urat belikat dia memang ada kena mengena dengan bahu. Sebab kalau kita nak gerakkan bahu, kita akan gerakkan kita punya tulang urat belikat ni ataupun kita panggil scapula. Ada bentuk macam gini Jadinya kalau nak buat exercise untuk urat belikat tu dia ada lain sikit, sebab dia punya pergerakan, dia punya function untuk gerakkan dia ni, sebelahkan dia ni ke belakang macam gini. Ini urat belikatnya tu. So dia ada kena dengan bahu. Jadi kalau bahu tu nak bergerak, urat belikat pun kena bergerak juga. Jadi kalau kebanyakannya exercise dia, let's say lah, okay, ni extra kalau ada sakit urat belikat kan. So kita just buat scapula squeeze je. Okay, so daripada tepi kita just ke belakang. Daripada tepi ke belakang. So ini kita akan nampak ada, kita boleh, okay, cuba buat. Dia akan compresskan kita punya ini. Itu lain sikit lah. Sebab kalau yang tadi tu, exercise guna dumbbell tadi tu, dia banyak untuk kuatkan kita punya area bahagian shoulder ni. Sebab macam dia sebelum ni tak boleh gerak macam gini kan. Sebab dia bila dah lama, dia punya pergerakan tu terbatas. Jadi ototnya tu pun dia banyak tak bergerak. Jadi dia akan weak. Jadi untuk kita kuatkan dia balik, untuk balik yang kepada normal, kita kena buat strengthening exercise. Sebab tu strengthening exercise ni penting. Okey, jelas tak Syazana Syafiq? Okey, ada soalan lagi? Jadi ada tak? Okey, jelas. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so kita akan tamatkan live kita dekat sini. Sekiranya kalau yang tak tengok sekarang, kalau nanti akan tengok live ni, kalau ada soalan, komen je dekat bawah. Nanti kita akan reply dari semasa ke semasa. Okay, so sekian daripada kami, Syairah dan Nadia. Jumpa lagi.